Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba bil islam dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasul. Alhamdulillah, pada malam ni selesai kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kita dapat bersama-sama duduk dalam majlis ilmu yang kita akan bincangkan satu kitab yang menghimpunkan asas atau asal-asal agama yang diambil pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang kita pilih pada malam ni Jami'ul Usul fi Ahadith Rasul, yang mana dikarang oleh Imam Majduddin Abi Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad Ibn Al-Athir. Kalau kita perhatikan kebaikan kita membaca kitab ini, pengarang dia telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang mana dia iltizam nak kumpul hadis-hadis sahih yang disusun ikut tajuk. Jadi disusun ikut tajuk. Jadi kalau kita belajar keseluruhan daripada Jami'ul Usul ini, membantu kita memahami tajuk-tajuk dalam agama. Dan Jami'ul Usul ni disusun oleh Imam Majduddin Abi Sa'adat, Imam Majduddin Abu Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad bin Athir. Kita boleh lihat latar belakang kepada nota yang diberi tadi. Wal Imam Al-Barik Majduddin Abu Sa'adat, nota yang skeping tu, bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid Al-Syaibani Al-Jazari thumma Musili Al-Ma'ruf bi Ibn Al-Athir. Jadi kita lihat latar belakang penulis kitab ini. Dia beriltizam untuk kumpulkan hadis-hadis Nabi berdasarkan tajuk-tajuk dalam agama. Jadi memudahkan kita lah. Kalau kita tulis bab, tajuk, ada masalah kita rujuk terus. Mana kitab ini kita boleh mula daripada belakang pun boleh. Sebab dia kitab panduan hidup kita tentang syariat kita. Kalau Islam aqidatun wa syariatun. Akidah kita tu kalimah la ilaha illallah rukun iman. Syariat kita tu bermula dengan pembentukan individu, ibadat. Pembentukan keluarga, munakahat. Pembentukan masyarakat, muamalat. Dan pembentukan negara dalam hukum hakam jenayah. Maknanya khilafah. Mana kalau kita ada bermula dari belakang pun boleh. Ambil pemerintahan dalam takbiran negara. Kalau kita nak bermula dengan pembentukan individu pun boleh. Bermula dengan ibadat. Mana ibadat yang baik akan menghasilkan individu yang baik. Individu yang baik perlukan kepada keluarga yang baik, itu perkahwinan. Dan keluarga sahaja pun tidak akan memadai. Dia perlu kepada keluarga dengan keluarga, muamalat. Jadi dalam Jami'ul Usul ataupun yang disusun oleh di Pondok Darul Ulum di Lalu, dia Majmu' Usul, samalah. Jami' fa'il, majmu' maf'ul. Jami' Usul atau Majmu' Usul disusun ikut tajuk-tajuk. Jadi kalau peringkat awal ni kita ambil tajuk yang paling penting tentang akidah, rukun iman. Jadi kalau kita lihat kitab ini disusun oleh Imam Majduddin. Dia lahir pada 544 Hijrah. Kita boleh lihat dalam nota yang kedua itu. Taklif, nota yang kedua tu. Taklif Al-Imam Majduddin Abi Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad bin Athir Al-Jazari, 544 Hijrah. Maknanya selepas generasi yang terbaik itu lebih kurang 300 tahun. Seperti mana kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda hadis Bukhari, khairul qurun qarni. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, dan termasuklah juga zaman Imam Mujtahidin, 300 tahun yang pertama. Jadi Imam Ibn Athir ni ataupun Imam Majduddin Abu Sa'adat Al-Mubarak atau dikenali sebagai Ibn Athir Al-Jazari, dia beriltizam untuk kumpul hadis-hadis yang ada tajuk, membantu kita lah. Jadi dia susun ikut huruf, hamzah dan sebagainya. Tapi kita akan susun bahagian yang paling penting, iman. Sebab tu kalau kita tengok, kita boleh tengok dalam bab yang pertama, fil iman wal Islam. Maknanya kalau kita dalam pengajian hadis, sebenarnya kita perlu kepada satu kelas dia panggil usul hadis ataupun mustalah hadis. Nama banyak tapi sama je. Usul hadis,
mustalah hadis, ulum hadis, sama je. Usul, ulum hadis. Sebelum ni lah, kalau kita asal pun dia ada buat penerangan. Dan kitab ini dikumpul di bahagian Jama'ah fihi oleh penulis Usul Sunnah Mu'tamadah Indal Fuqaha wal Muhaddithin. Maknanya berdasar kitab fiqh dan kitab hadis yang diambil daripada Muwatta, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. Daripada 6 kutubus sittah tu 5. Maknanya satu yang baik untuk kita, sebab kita dapat mempelajari hadis-hadis yang sahih hampir keseluruhan. Sebab hadis yang sahih lebih kurang 12,000. Dalam kitab ini 9,000 lebih. Maknanya tinggal 2,000 lebih sebab Ibnu Majah belum masuk. Jadi maknanya kita hampir berapa tu? 5/6. Mana sebahagian besar kita dah dapat tahu maklumat tentang agama. Sebab kitab-kitab jami' ni menghimpunkan seluruh agama. Kalau kita belajar fiqh, dia hanya bawa sebahagian. Kitab iman, kitab tentang akhlak, tasawuf tak termasuk. Jadi dalam Jami'ul Usul ni merangkumi hampir keseluruhan hadis-hadis yang sahih. Walaupun ada, dia akan diberi di sana hukum ataupun latar belakang hadis tersebut dengan perawi dan taraf hadisnya. Dan dia buat ringkasan. Baca satu hadis yang tidak berulang-ulang. Contoh hadis yang pertama, kita tengok hadis yang pertama. Tengok tu dia tulis dalam kurungan tu kha mim ta sin. Hadis satu saja tapi duduk di dalam 4 buah kitab. Jadi kita mana beruntunglah penulis kitab ni telah susun. Kalau kita nak buka semua kitab mungkin ambil masa. Bukhari bab iman contohnya, bab taharah. Jadi pada hari ini kita akan lihat Kitabul Iman wal Islam. Cuma bagusnya kita belajar by tajuk, ikut topik. Kita boleh catat. Bila kita ada masalah kita akan rujuk. Sebab kalau orang punya hadis kita akan dapati tajuk yang ada di dalam pengajian hadis lebih kurang 6,000, macam 6,000 ke 7,000, lebih kurang ayat Quran juga. Mana tajuk-tajuk tersebut bila kita tulis. Contoh, tajuk kitab yang pertama ataupun kita akan bincang bab iman. Fil Islam, bil iman wal Islam. Tentang menerangkan iman dan Islam. Semua hadis-hadis yang bincangkan tentang iman dia akan dikeluarkan. Dan kita kena sedar tentang iman dan Islam ni kemuncak sempurnanya bila Nabi SAW berada di Madinah. Sebab tu kita di sekolah bila habis silibus kita akan panggil pakar-pakar yang berkenaan dengan menjawab soalan peperiksaan. Sebab kita di sekolah kalau tak salah SPM, sekarang paling SPM lah, model STPM. Dua tu lah kalau di sekolah, SPM dengan STPM. Kita nak pelajar kita jawab dengan betul. Kadang belajar dah habis, tapi cara jawab tu kadang-kadang soalan yang senang hilang markah. Jadi dalam bab iman ni Jibril sendiri akan turun. Kita akan tengok hadis yang kedua tu, Jibril akan turun datang tanya Nabi soal jawab. Sedangkan soalan tu soalan mudah. Kalau kita di sekolah kita ada 3 bentuk soalan. Aras rendah, sederhana, aras tinggi. Biasanya pelajar ambil perhatian aras tinggi. Sedangkan aras rendah ni paling penting. Faham aras rendah? Ta'rif lah. Aras rendah ni pengertian tentang ta'rif. Jadi apa itu ta'rif iman? Jadi bab yang pertama ni tentang iman dan Islam ni lebih kurang 63 hadis. Yang mana kebanyakan kalau kita akan lihat nanti dia ditanya oleh Nabi ketika berada di Madinah. Sebab ketika itu Nabi akan buat kesimpulan. Macam kita di sekolah bila dah habis belajar, kita nak buat khalasah biar pelajar kita faham dan akan dapat jawab dengan tepat. Sebagaimana kehidupan kita di dunia ini, Nabi nak sangat kita jawab dengan tepat. Kehidupan kita di dunia ini ujian. Di dalam kubur pun ujian, fitnah. Bila disebut fitnah mahya wal mamat. Ketika hidup dan ketika mati. Sebab tu soalan yang paling payah ketika di dunia ni Dajjal. Daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita, semua Nabi akan cerita tentang Dajjal. Sebab fitnah ni yang merosakkan agama. Dan fitnah dalam kubur, soalan kubur 3 soalan saja. Bila dijawab, wa ma yudrika, bila boleh tanya soalan pertama,
Soalan kedua, soalan ketiga dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud. Malaikat akan tanya, wa ma yudrika, macam mana boleh jawab? Qara'tul kitab. Ada hubung kait dengan wahyu. Jadi Quran bila kita dah pelajari, kita akan jelas kalimah tauhid la ilaha illallah. Hadis bila kita pelajari, kita akan penjelasan yang lebih lanjut, baik tentang iman, terutama sekali tentang ibadat, tentang syariat. Sebab tu syariat, kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i kita ni, dia bagi pada 4 ibadat. Kita muamalat dulu. Kalau mazhab Hanafi, dia mula munakahat dulu. Kita cari kerja dulu, ada duit baru kahwin. Tapi dalam pembahagian mazhab Hanafi, dia bagikan ibadat, munakahat, muamalat, jinayat. Kita Syafi'i, ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat. Lebih kurang lah bagi pada 4. Tapi sebelum kita pergi kepada urusan tentang faktor kehidupan, faktor yang paling penting, kefahaman kita dengan iman kita. Sebab itu kita tengok hadis yang pertama. Bismillah. Dia di sini kita tengok Al-Kitabul Awwal fil Iman wal Islam. Boleh tengok situ kita tengok satu persatu. Al-Kitabul Awwal, maknanya dia, kalau kita tulis tajuk kecil-kecil, semua tajuk tu kita akan dapat lebih kurang 6,000 lebih. Cuma membantu kita bila ada masalah, kita rujuk terus tajuk. Tajuk ni dalam kitab tak ada, maknanya benda yang luar, benda baru. Sebab dari Islam ni kita mudah, benda yang ada dalam kitab selesai, tak ada dalam kitab tu, itu serah kepada fuqaha, qadhi yang buat putusan. Kita tengok yang pertama, fil iman wal Islam. Pada menerangkan iman dan Islam ni ada tiga tajuk tajuk besar. Yang pertama tentang ta'rif. Ini kalau di sekolah pelajar dia ambil sambil lewa, tak boleh jawab. Sedangkan soalan ni mudah. Lepas tu hadis yang kedua tu, dia akan cerita tentang hadis Jibril. Semua Madinah. Dan banyak di Madinah juga bila kita lihat, bila berlakunya perjanjian Hudaibiyah, Islam berkembang dengan cepat. Bila wahyu tidak diganggu. Sebab tu kita tengok ketika fasa Mekah, wahyu dihalang daripada sebar. Umat Islam tak sampai 100. Sikit. Tapi bila berhijrah ke Madinah, wahyu dapat disebarkan, mula bertambah 2,000 ke 3,000 penduduk Madinah. Kemudian tu pun belum boleh berkembang sebab Quraisy masih belum berdamai. Bila berlaku saja perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah, 2 tahun saja, bila wahyu dapat diamkan, seluruh penduduk Mekah masuk Islam. Kemudian tahun ke-10 kita lihat Nabi buat Hajjatul Wada', haji perpisahan. Tahun ke-11 ke-10 lah Nabi wafat. Lepas tu 100,000 lebih sahabat buat. Maknanya perkembangan Islam ni kait rapat sangat dengan wahyu. Dan kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan iman ni, banyakkannya ditanya oleh rombongan-rombongan mal Islam. Mereka datang bersungguh-sungguh nak tahu ta'rif Islam, ta'rif iman. Kita lah beruntung bila kita mengaji hadis Nabi. Sebab tu untuk akidah kita tidak memadai dengan sifat 20 saja. Sifat 20 tentang Tuhan. Tapi kita kena lebih lagi. Ambil pada hadis-hadis Nabi yang sahih, akan lengkap lah. Kalau kita tengok sifat 20 sebahagian, melengkapkan lagi apabila kita belajar hadis yang berkaitan dengan iman dalam Quran campur dengan hadis. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, tu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam kitab Muwatta, taraktu fikum amrain. Nabi tinggal 2 perkara, lan tadillu ma in tamassaktum kitab Allah wa sunnati. Jadi kita tengok. Jadi ada 3 bab. Bab pertama tentang ta'rif, bab kedua tentang hukum. Ta'rif pula Nabi bawa 2 bentuk. Satu secara hakikatan, fi ta'rifi haqiqatan wa majazan. Dia bahasa Arab ni sebenarnya tak payah, bahasa Melayu kita pun banyak hakikat. Cakap secara direct. Wa majazan secara kiasan. Sebab macam kita di sekolah, kadang-kadang pelajar ni cakap direct dia tak faham. Dia bagi kiasan. Kita buat lukis, buat gambar raja. Sebab tu dalam hadis yang kita akan jumpa juga, ada yang Nabi buat bentuk pokok. Iman ni begini. Ada Nabi buat bentuk perumpamaan. Tapi untuk bab yang pertama ni, secara direct, hakikat iman tu apa? Sebab tu dalam bab yang pertama tu, pengenalan kepada iman, ta'rif iman tu secara hakikatnya begini, secara majasnya begini, kiasan. Nabi sangat nak kita faham. Cikgu di sekolah dia akan cerita secara direct, kemudian buat perumpamaan. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tak ambil berat tentang yang Nabi tinggal, malanglah. Sebab Nabi berusaha bersungguh-sungguh secara
secara direct, hakikat iman begini, secara majazi, secara kiasan pun begini. Kita akan lihat secara hakikat dahulu. Lebih kurang 18 hadis secara direct Nabi begitu. Iman begini 1 2 3 4 5 dalam buku Islam. Kemudian secara kiasan pula Nabi buat. Lebih kurang tu juga. Kemudian lepas dah begitu, apakah hukum berkaitan iman? Iman ikrar, misi ikrar, syahadah, baru dikira orang Islam. Kemudian bai'ah dan sebagainya. Lebih kurang mana Nabi akan beri kepada kita dari segi ta'arif yang secara direct, ta'arif yang secara kiasan, dan hukum-hukum yang berkaitan, sehingga kita clear. Maknanya jelas bab tentang iman. Kemudian sebab tu bila kita lihat syariat Islam sempurnanya, tengok semua di Madinah. Permulangan solat di akhir Makkah, kemudian puasa tahun kedua, zakat pun tahun kedua, kemudian haji tahun ke-9, dan Nabi buat Hajjatul Wada' tahun terakhir, tahun ke-10. Nabi wafat tahun ke-11 Rabiul Awal. Dan betapa besarnya wahyu, 3 hari sahaja Nabi terima wahyu terakhir, Nabi SAW wafat. Mana Nabi terima wahyu terakhir surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fi ilallah, pada 9 Rabiul Awal. 3 hari lepas tu 9, 10, 11, 12 Nabi SAW wafat. Kita tengok hadis daripada Bukhari, Muslim, Tirmizi, Sin. Sin ini apa? An-Nasa'i. Dia ada 4 hadis ni. Bukan hadis satu, tapi berada di dalam ke-4 buku. Dah baca satu ya. Jadi agak ringkas dan tak berulang-ulang. Yang pertama, Abdullah bin Umar. Perawi dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Mana sahabat Nabi, bila kita sebut namanya, kita kena sebut radhiyallahu anhum, ataupun radhiyallahu anhumah. Ni Abdullah pun kita kenal, Umar pun kita kenal, radhiyallahu anhumah. Sahabat Nabi yang besar kedua-duanya. Umar bapa saudara Nabi, bapa mertua Nabi. Abdullah adik ipar Nabi. Boleh tengoklah latar belakang sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islam ala khamsin. Ini hakikat iman. Hakikat iman dan Islam. Iman dan Islam ni dia sekali. Dia tak boleh dipisahkan. Ni kata iman tak. Dia sekali. Maka kalau kita tengok tadi, Islam ni menyerah diri. Iman ni mempercayai, keyakinan. Al-iman al-yakin kullu. Keyakinan sepenuhnya. Si pernah riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Ikrar, syahadah tiada ilah. Batu ilah ni perkara yang paling penting dipelajari. Batu dalam kitab Matan Zubat, awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah. Awal-awal kewajipan pada manusia mengenali ilah. Ilah ni yang ada masalah. Kemudian yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama syahadah. Kita pun belajar. Wa iqamis salah. Ini hakikat Islam. Rukun Islam dia. Wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Kita tengok muka surat. Wa fi riwayatin anna rajulan qal, dalam satu riwayat seorang lelaki berkata kepada Abdullah bin Umar. Kita kena ingat latar belakang hadis ni berada di akhir Madinah, mana di fasa Madinah. Maknanya silibus dah habis. Soalannya kena keluar. Kalau sekolah bila silibus habis, kita bagi soalan hari-hari. Jadi begitulah Nabi ajar umat dia biar faham. Lepas ni kita tengok turun. Dah soalan mudah-mudah tak tanya. Jibril mari turun tanya, tolong tanya untuk kita. Apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Jadi kita beruntung. 3 perkara ni kesimpulan agama. Hadis Jibril tu. Hadis yang kedua kita akan tengok nanti. Dalam riwayat yang lain, seorang lelaki berkata pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ala taghzu, tak pergi perang lah. Waktu ni dia dah usia dah lanjut. Abdullah bin Umar usia dah lanjut. Dia sampai zaman Khalifah mana tu, dia usia cukup. Dan dia pun berdalil dengan dalil ini. Faqala lu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal Islam bunya ala khamsin. Wa dzakara hadis sampai habis. Wa fi ukhra, hadis yang lain. Dia berdalilkan ta'rif Islam tu, hakikat Islam ini. Berdalilkan hadis-hadis ini. Hadis yang seterusnya. Bunya Islam ala khamsati ala an yuwahhadallahu, hendak dan mentauhidkan Allah. 5 tadi, la ilaha illallah, wa iqamis salah, wa itaiz zakah, wa siyami Ramadan, wal hajj
Faqala rajulun al-hajj wa siyam Ramadan. Qala la. Siyam Ramadan al-hajj. Hakadha sami'tu min Rasul. Ini aku dengar. Mana sahabat dia tak ubah. Seperti mana dia dengar pada Nabi, itulah dia ulang. Ada hakadha sami'tu min Rasulillah. Hadis yang seterusnya, riwayat yang lain pula, wa fi ukhra bunya Islam ala khamsin al an yu'badallah. Tadi yuwahhadallah, yu'badallah. Sebab tu dalam tafsir kita selalu jumpa, kalau perkataan ubud maksud yuwahhidullah fil ibadah. Sebab tu suratul kafirun yang Nabi minta kita baca sebelum tidur tu, khasiat dia mati dalam keadaan tauhid. Berapa kali qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, berkali-kali kita sebut supaya kita istihar, kita hanya beribadat kepada Allah, memuntahkan Allah dalam ibadat. Sebab tu hadis yang seterusnya dia kata di sini yu'badallah, beribadah pada Allah saja, wa yukfara bima duna, dan kalimah la ilaha illallah makna menafikan selain pada ibadat selain pada bima duna, wa iqamis salah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Semuanya turut tadi dikeluarkan Imam Muslim. Mana Imam Muslim dia keluarkan semua hadis tersebut. Wa wafaqa al-ula Tirmizi. Yang kedua yang al-ula tu Tirmizi, yang kedua tu Bukhari dan Nasa'i. Ya, habis hadis yang pertama. Ini hakikat Islam. Yang kedua ni riwayat daripada dalam hadis Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan Nasa'i oleh Yahya bin Ya'mur. Yahya bin Ya'mur ni tabi'in. Dia kalau kita baca ulum Quran, nama dia ni ada. Sebab ulum Quran ni dia ada 5. Kalau di sekolah lah, subjek kaitan 2. Yang pertama nuzul Quran, turun, kemudian kumpul, tadwin, penulisan, ijazul Quran, tafsir Quran, 5. Yahya bin Ya'mur perawi ni dia ada nama sebab tadwinul Quran yang mula oleh Uthman bin Affan. Sebab tu resam Uthmani, nama resam Uthmani, tapi tulisan tu zaman Nabi yang mana ditulis zaman Nabi, kaedah-kaedah zaman Nabi, cuma digunakan nama Uthman sebab zaman dia tu dikumpulkan semua, ditulis dengan berdasarkan mushaf daripada zaman Nabi. Peringkat kedua zaman Khalifah Ali, itu i'jam, dia nuqtatul i'rab, letak titik untuk i'rab ni hujung tu, fa'il jadi apa, maf'ul bih. Kemudian Yahya bin Ya'mur ni bertanggungjawab untuk nuqtatul i'jam. Kemudian lepas tu zaman kita bukan sekadar itu, waqaf ibtidak semua ada, dia panggil dhabtul Quran. Yang pertama zaman Sayyid Osman Rasam Osmani, kemudian nuqtatul i'rab, tak bari hujung-hujung tu supaya tak salah baca. Kemudian nuqtatul i'jam, orang ajam tak payah nak baca, Yahya bin Ya'mur. Jadi perawi kita ni perawi daripada Imam Muslim, Yahya bin Ya'mur qala, dia berkata, Yahya bin Ya'mur kata, kana awwalu man qala fil qadari atau fil qadri, awal-awal orang yang bercakap tentang qadar. Makna bercakap tentang qadar ni mana dia ada huraian bawah tu. Awwalu man qala yanfi, mana menafikan qadar tak ada. Bil Basrah. Jadi kalau kita tengok peta sebenarnya tanah Arab tu 4 segi tu, Basrah dia berada di mana sebelah timur, Basrah, Kufah, luar daripada sebenarnya tanah Arab. Kalau kita tengok Quran, peringkat awal dia hantar ke semua tempat tu, Makkah, Madinah, Basrah, Kufah. Sebab tu Quran dia ada 5 tempat qiraat daripada qiraat Basrah Abu Amru Al-Basri, qiraat Syam Ibnu Amir, qiraat Makkah Ibnu Kathir, qiraat Madinah Imam Nafi'. Dia ada 5 tempat. Sebab tempat ni sampai Quran. Sebab tu maka Yahya bin Ya'mur ni kata di Basrah ni dah muncul orang yang menolak qadar. Sedangkan yang menolak ni bukan orang biasa-biasa, orang yang mengajar Quran. Kalau mengajar Quran tempat kita ni belajar baca, tapi kalau di sana belajar dengan ilmu lah, bukan belajar biasa sebab bahasa Arab, bahasa mereka. Jadi di Basrah ni muncul golongan yang ilmuwan tapi menafikan qadar. Au kana awwalu man qala fil bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Dia qadariyah. Dia kata tak ada takdir. Dia kata kita buat tu atas ikhtiar semata-mata. Dan kan ahli sunnah wal jamaah, dia ada huraian di bawah tu, kita terima.
Kita akan jumpa di depan tu. Dan fantalaqtu ana wa Humaid. Aku dan Humaid pergi hajain atau mu'tamir pergi buat haji atau buat umrah. Faqulna, mereka berazam lah, lau laqina, kalau kami bertemu mana-mana sahabat min ashabi Rasulillah, kami akan tanya. Fasalna, kami akan tanya dia, sebab sahabat ni sumber ilmu. Jadi bila kami akan tanya apa yang mereka kata tentang qadar ni, tolak qadar ni, apa nak jadi ni. Jadi Yahya bin Ya'mur kata, fa ufiqa lana, diberitahu taufik kepada kami, ufiqa lana, niat yang baik. Batu innamal a'malu binniyat, niat yang baik, maka Allah bagi kemudahan kepada Abdullah, bukan, fa ufiqa lana, pada Yahya bin Ya'mur dengan kawan yang Humaid tadi, tabi'in lah, sebab berjumpa dengan sahabat tabi'in besar lah. Dia juga terlibat dalam i'jam penulisan Quran tu, dia letak Nuqtatul i'jam, Abdul Aswad Duali, Nuqtatul i'rab. Itu boleh rujuk dalam ulum Quran. Yang dakhilan masjid, ketika nak masuk masjid, faktanaftuhu, kalau dah nampak tunggu, impit lah, seorang sebelah kiri, seorang sebelah kanan. Ana wa sahibi ahaduna ayamin wal akhar shimal, duduk kiri kanan, impit. Itu besar sahabat Nabi, sebab sekarang ni usia dia dah lanjut. Fadhanantu, jadi Yahya bin Ya'mur agaklah, sebab kawan dia diam, kawan dia ni nak wakilkan dia, suruh bercakap. Faqultu ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, nama timbang kepada Abdullah bin Umar. Dia pun bagi, inna qad zahara qibalana, telah unasun, zahara unas qibalana, dah muncul di tempat kami tu jenis-jenis manusia yaqra'una al-Quran, baca Quran. Baca Quran ni bukan baca biasa ni, bukan baca macam kita baca mengajar, mana memahami lah. Yang kita di sekolah balik baca buku, isu exam, yang mana baca biasa kita tengok markah okey, yang tak baca tu memang sakit lah, markah nak lulu pun tak ada, sebab baca. Dibaca ni baca dengan memahami, yaqra'una al-Quran, bukan sekadar baca Quran. Sebab tu kita tengok Quran tadi di zaman Sayyidina Osman tadi bagi pada 5 tempat, Basrah, Tuk Abu Ammar Basri, Syam Ibnu Amir, sebab di sana ada sahabat Nabi. Di Syam Abu Darda Ibnu Amir Asyami, dia belajar dengan Abu Darda. Di Kufah Abdullah bin Mas'ud, tu dia ada. Kira kita daripada Imam Asim dengan Zaid bin Hubaish. Zaid bin Hubaish ni dia tabi'in, tapi dia umur panjang. Sebenarnya dia sempat dengan zaman Nabi, cuma dia pergi belajar umur 63 baru dia pergi zaman Sayyidina Osman. Tapi balik dia sempat mengajar Quran, mana ada pencen baru belajar. 63 baru dia sempat mengajar pula, 40 tahun pula lepas tu. 100 lebih umur dia. Boleh tengok. Tu riwayat kita baca daripada Asim dengan Zaid bin Hubaish. Zaid bin Hubaish dua-duanya belajar dengan Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Tapi sebelum tu Zaid bin Hubaish dia pergi ke Madinah, dia belajar dengan Osman. Okey, jadi di sini muncul di Basrah ada orang yang belajar Quran dan belajar wa yatafaqqaruna al-ilma, dan belajar ilmu-ilmu yang lain. Bukan sekadar belajar Quran, dan ilmu-ilmu agama yang lain. Dan dia pun sebutlah keadaan mereka, iaitu mereka, keyakinan mereka la qadar, dan semua wa anal amra unufun, semua perkara adalah ikhtiar. Bahaya. Dia kata ikhtiar semata-mata. Faqala, jadi Abdullah bin Umar bagi jawapan. Faqala idza laqita ulaika fa akhbirhum, bila kamu jumpa mereka ni, mereka ramai lah, mereka ada kelas, mereka ada buat, cuma kefahaman mereka rukun iman yang ke-6 tu tak ada. 5 tu okey, qadar tak ada. Maka Abdullah bin Umar pun buat berdalil, dia pun ambil hadis Nabi daripada ayah dia. Bila kamu jumpa mereka ini, beritahu mereka, ani bari'um minhum, aku bebas daripada mereka. Mereka bukan daripada aku bukan daripada mereka. Mereka bukan daripada golonganku. Bila dinafikan oleh sahabat, bahayalah. Sebab sahabat tu ahli sunnah wal jamaah. Jamaah tu jamaah sahabat. Jadi bila dia kata begitu, wallazi, dia pun bersumpah, wallazi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, wallazi yahlifu bi Abdullah ibn Umar, dengan demi jiwaku yang mana aku, dia bersumpah dengan Allah, lau anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban,
Kalaulah mereka ni ada sebesar Uhud emas besar, fa'anfaqahu, mereka nafkahkan, infakkan, ma qabilallah, Allah tak terima sikit pun, minhu, sikit pun Allah tak terima, sehinggalah yu'mina bil qadar, mana sehingga mereka beriman dengan rukun iman yang enam. Mana hakikat iman tu mesti ada semua, satu tak ada, tak dikira. Thumma qala, dia pun bawa dalil untuk tajuk kita ni tentang takrif iman, takrif Islam. Haddatsani abi, iaitu aku diberitahu hadis. Mana kita belajar hadis, mana kita cerita anak kita. Anak kita pun kata, ayah aku cerita hadis ni begini. Sebab tu hadis, wahyu, Quran sunnah ni dipelajari secara talaki. Jadi haddatsani abi Umar bin Al-Khattab, Umar ibn Al-Khattab qala. Dia pun bagi tahu dalil kenapa mereka ini bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini dalil dia. Daripada ayahnya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Mana cerita ni Madinah ni. Sebab silibus dah habis. Silibus fasa Mekah dah habis. Madinah ni pemantapan. Jadi bila ada silibus dah habis, kena banyak soalan. Macam kita di sekolah, kalau belajar habis, kita pun tutup buku, exam memang masalah. Tapi kalau kita selalu buat latihan, ni salah satu latihan, Jibril sini mari tanya. Sebab sahabat tunggu sahabat tak tanya. Sebab soalan senang, ta'arif. Soalan yang senang ni, banyakkan pelajar tak boleh jawab. Dia anggap mudah. Soalan payah boleh jawab. Sedangkan, kita nak markai, semua soalan kita nak lulus. Kalau kita, agama nak 100% sempurna. Jadi, kena belajar semua. Jadi, soalan yang pertama. Ataupun, Abdullah bin Umar cerita hadis yang ayah dia cerita kepada dia. Bainama nahnu julusu inda Rasulillah dzata yaumin. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Itala alaina rajulun syadidun bayadul thiyab. Datang pada kami seorang lelaki yang putih bajunya, bersangatan, syadid bersangatan. Bayadul rajulun syadidun bayadul thiyab, bersangatan putih bajunya. Kita hari ni tak ada masalah lah, kita musafir, naik kenderaan tak kena debu. Tapi kalau kita pergi kampung-kampung yang kenderaan yang tak tertutup ni, berdebu habis. Jadi bayangkan di padang pasir. Syadidu sawadi syar, bersangatan hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tak ada kesan pun, kesan safar mesti orang tempatan. Nak kata orang tempatan tak kenal, nak kata orang musafir tak ada kesan musafir. La ya'rifuhu minna ahadun, seorang pun kami tak kenal. Dia masuk, dia duduk kat Nabi, fasnada, dia lututnya ila rukbatai, lututnya dengan lutut Nabi. Dia letakkan, mana dia letakkan kedua tapak tangannya, boleh ditakwil dua lah, sama letak tapak tangan atas paha dia ataupun paha Nabi, dua-dua tu boleh lah. Dan dia kata, ya Muhammad, panggil ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Tengok, dia tanya bentuk soalan. Tunggu sahabat-sahabat tak tanya. Soalan senang, ta'arif. Kita pun kadang-kadang bila tak tanya, apa itu Islam? Islam tu apa? Kalau dalam buku teks sekolah tu dia ada tulis, tarikh Islam tu apa? Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana patuh dan terima. Dan diisi oleh Rasulullah tu dengan kalimah syahadah la ilaha illallah. Dia terima apa yang dibawa oleh Nabi dengan kalimah syahadah la ilaha illallah. Jadilah dia orang Islam. Iman pula dia kena iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi, amal jawarih. Mana dia kena ada amal. Rukun dia punya komposisi dia tu mesti ada iqrar, mesti ada tasdik, mesti ada amal. Jadi Nabi pun jawab, ta'rif Islam itu, al-Islam an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian bila lelaki tadi, Jibril lah, kita dah tahu dah kisah ni, maka lelaki tadi sadaqta, maka fa'ajibna lahu, maka saya Umar kata kami keheranan, dia tanya dia benar. Macam kita tanya pelajar, oh betul, maknanya orang tak heran lah sebab guru yang tanya. Tapi di sini para sahabat tak kenal lagi siapakah lelaki tersebut. Fa'ajibna lahu, kami pun keheranan. Kemudian dia tanya lagi, fa'akhbirni anil iman, tanya tarikh iman pula, apa dia iman. Nabi SAW pun menjawab,
an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari. Yang ni takrif hakikat iman dia mesti ada kesemuanya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Mana beriman dengan qadar, qada dan qadar. Semuanya daripada Allah. Yang ni sebab ada isu dekat sini dihuraikan lagi. Kemudian sadaqta. Benar juga. Sebab tu kita tengok hakikat iman, hakikat Islam ni takrif dia tu di Madinah. Sebab kita seperti kita tadi sebutlah. Sibuk dah habis. Nak buat kesimpulan iman begini. Kesimpulan Islam begini. Yang ketiga, fa akhbirni 'anil ihsan. Nabi pun jawab anta abudallah. Cuma untuk pendalilan tadi yang atas tadi tu, tolak qadar tu dia bukan hakikat Islam dan iman, terkeluar. Sebab menolak salah satu pada rukun. Ini hakikat mesti ada. Kalau tak ada ni dia bukan hakikat. Yang seterusnya tanya tentang ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini pun kita tahu ihsan ni ikhlas. Ikhlas ni dia mesti ada sarang. Kena ada niat. Niat gini akan datang ikhlas. Kalau niat tak ada, ikhlas tu nak letak di mana? Jadi bila dijawab begitu, qala fa seterusnya fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Cerita tentang sa'ah, kiamat. Tentang kiamat. Mal mas'ul, Nabi pun bagi tahu, tidaklah yang ditanya tu, orang yang kena tanya dengan orang yang ditanya tu sama-sama tak tahu. Jadi bila dah begitu dia pun lanjut an amaratiha, beritahu tentang tanda-tandanya. Bukan Nabi pun bagi tahu antara tanda antalidal amatu rabbataha, akan melahirkan hamba tuannya. Dia tengah terjemahan wa antural hufatal uratal alata ri'asyai yatatawalu fil bunyan. Mana orang miskin yang tak pakai, pakaian pun tak ada, selipar pun tak ada, mengembala kambing, berlumba-lumba membina bunyan, bangunan. Maknanya makin akhir zaman manusia makin gaya. Kita yang kadang-kadang bimbang untuk miskin. Isu miskin sebenarnya makin akhir zaman makin kaya. Dan hadis ni, dan kita tahu bagaimana bila akhir sekali berlaku peperangan, bila Dajjal Yahudi dengan umat Islam bersama Imam Mahdi. Kalau kita dalam tanda-tanda akhir zaman tu, peperangan. Bila berlaku peperangan, akan banyaklah hamba-hamba dan kekayaan. Mana umat Islam menuju ke akhir tu, kalau kita tengok daripada sini, manusia makin kaya. Kemudian thumma intalaq, semua dia pun bergerak, tinggalkan, keluar. Tidak duduk tidak lama kemudian Nabi pun berkata kepada kepada Umar, ya Umar, atadri man sa'il, siapa yang tanya tadi? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dengan nabinya, rasulnya lebih tahu. Nabi pun beritahu, fa inna Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang nak ajar. Buat sebulan agama, sebab Makkah dah habis 13 tahun, Madinah 10 tahun. Dan kita akan tengok hadis-hadis yang tadi, dia akan bergerak lagi. Bila dah berlaku perjanjian Hudaibiyah, banyak rombongan-rombongan akan datang tanya iman, tanya Islam. Sebab tu bila Islam ni tidak diganggu untuk menyampaikan wahyu, orang akan masuk dengan kalau kita tengok seperti suratul Fath, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk ramai-ramai sebab faham. Tapi bila wahyu disekat, zaman Nabi Nuh kita tengok, Nabi Nuh nak ajar siang malam, diganggu tak sampai 80 orang juga. Hakikatnya mereka hidup ribuan tahun. Tapi kita hidup sekejap. Tapi bila usaha atas Quran dengan sunnah ni dibuat, maknanya Islam tu akan cepat mengikhtiar. Sebab tu para sahabat kita tengok kemampuan mereka dalam masa sekejap je, Rom Parsi tumbang. Walaupun minoriti, Allah bantu. Tapi kalau tidak bawa seperti wahyu, jadi sebaliknya Allah tak bantu, banyak macam mana pun seperti buih di lautan. Kemudian qala al-Humaidi, mana ni dalam Humaidi kata dikumpul oleh Imam Muslim seperti tadilah. Kemudian hadis yang di bawah itu, wa fi ukhra famal Islam, sama juga iqamis salat wa itiz zakat wa hajjul bait wa shaumi ramadan wal iktisal min janabah. Okey, kita tengok muka surat sebelah.
Sebab dia ada kaitan dengan qada dan qadar. Sebab ini yang keliru ni. Kalau sahabat pun tanya, kalau dah begitu kita berserah je lah. Nabi kata tak, kena ikhtiar. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Mana kena ikhtiar? Ikhtiar pada pihak kita, takdir pada Allah. Kita tak tahu. Jadi tidak timbul masa putus asa bagi orang yang faham hadis, faham sunnah. Orang tak faham ni dia akan putus asa, dia kata habis. Sedangkan selagi mana hidup, dia berdoa pada Allah. Semua ada bawah kita. Tapi dalam takdir. Sebab tu dia bila dia dapat sesuatu, dia tidak bangga. Dia kehilangan sesuatu, dia tidak putus asa. Tengok hadis yang sunnah daripada Yahya bin Ya'mur dan kawan dia tadi, wa Humaid bin Abdurrahman. Qala laqiyana Abdullah. Kami bertemu dengan Abdullah. Kami tu Abdullah. Fa dzakara lahu al-qadar. Kami tanya dia tentang qadar. Sebab berlaku di Basrah sana orang yang menolak qadar. Kemudian hadis tersebut disambung lagi. Ada seorang lelaki min Muzainah bertanya, faqal ya Rasulullah. Ini zaman Nabi hadis jadi. Kalau dah tahu takdir fi ma na'mal, untuk apa kita beramal lagi fi syai? Sebab semua dah selesai, khala wa madha aw syai yasta'niful an. Jadi Nabi pun menjawab, inna ahlal jannah muyassarun. Ahli syurga akan dimudahkan dengan ahli syurga. Maknanya alamat tu kita kena usahakan. Alamat ahli syurga, segala syarat dia patuh. Baik ibadat, bab muamalah, bab munakahat, bab jenayah, patuh syariat. Lebih-lebih lagi bab akidah kalimah la ilaha illallah, seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ahlan nar muyassaru li alami ahli nar. Dan ahli neraka dimudahkan. Maknanya kena ikhtiar. Tidak boleh. Sebab tu dalam hadis Muslim juga, kena cek balik sini, Nabi kata jangan lemah, minta doa dengan Allah. Sebab tu Nabi kata jangan disebut kaza wa kaza kalau berlaku. Sebalik qadarullah, sebalik katalah qadarullah, Allah telah takdirkan. Sebab isu besar tentang qada dan qadar ni, kalau rosak yang ni, dia akan ganggu gugat yang lain. Last sekali dia. Sebab tu Quran tu Nabi minta kita baca setiap malam. Kadang Nabi minta pilih. Nabi pilih surah-surah musabbihat. Surah musabbihat tentang urusan Allah Ta'ala, surah musabbihat. Ada 6 tu. Kadang-kadang Nabi minta kita baca suratul Mulk, surah Sajadah. Begitu surah Az-Zumar. Semua ni nak bina hubungan dengan Allah. Last sekali ada seorang Arab Badui tu jumpa Nabi SAW. Aqri'ni ya Rasulullah. Hadis sahih. Aqri'ni ya Rasulullah. Ajarlah aku. Aqri'ni, baca mana aja. Nabi kata bacalah surah Dzawatir Ra, surah mula alif lam ra, surah tentang perjuangan para nabi, surah Hud, surah Yusuf, surah Yunus, Dzawatir Ra. Orang kata panjang. Dan kata pula Nabi kata bacalah surah Hawamim. Orang kata panjang. Nabi kata baca surah Musabbihat pun panjang juga. Nabi kata dia cara pada Nabi surah yang pendek. Nabi kata surah Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sebab di hujung tu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebab kita akan pergi menuju hari akhirat, kena bawa bekal, sikit pun kena bawa. Bukan kata mau nak bawa sikit, maknanya sekecil-kecil amalan pun jangan tinggal. Sebab kalau tinggal, pergi sekali. Jadi bila baca ayat tu, walaupun dah berada di usia tua, amal jangan abaikan. Walaupun perkara kecil-kecil yang boleh kita buat. Tak boleh banyak, zikir. Aku boleh banyak, buat lagi. Sebab tu Nabi ketika usia dilanjut, Nabi duduk semayang malam, duduk. Di awal-awal Nabi berdiri, sehingga sahabat yang muda pun tak mampu ikut. Tapi di akhir-akhir Nabi duduk. Boleh tengok dalam kitab Muwatta, mana Nabi duduk akhir, Nabi bangun. Betapa nak bina hubungan dengan Allah melalui kitab wahyu. Sebab tu dalam tarikh iman ni Nabi buat peringkat awal ni kita tengok secara hakikat. Lepas ni Nabi akan tentang secara kiasan. Kiasan begini-begini, sehingga jelas pada umat dia yang ambil sunnah Nabi, ambil hadis-hadis Nabi ni sebagai usul, asas dalam agama ni, dia jelas, dia takkan keliru. Sebab Nabi dah terang. Secara hakiki dia begini, kiasan begini. Mana kalau kat sekolah ni kita tengok pelajar tu, dia akan dapat skor lah. Tak timbul masalah sebab dia boleh tengok dari sudut secara direct dengan secara indirect, majaz. Okey, muka surat yang seterusnya ini dihuraikan syarah mana makna yang gharib, yang ganjil. Boleh tengok di situ. Okey, hadis yang ketiga.
Hadis yang tiga daripada Abu Hurairah. Kalau hadis yang pertama tadi daripada Abdullah bin Umar, hadis yang kedua Umar, hadis yang ketiga Abu Hurairah wa Abu Dzar radhiyallahu anhumah. Hadis yang ketiga hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman barizan linnas. Pada suatu hari Nabi duduk bersama dengan para sahabat ni. Fatahu rajulun. Ni kita kena sedar lah. Ini berlaku bila ni? Bukan zaman Mekah ni. Macam saya sebut zaman Madinah berlaku perjanjian Hudaibiyah, maknanya tak diganggu. Mereka ni datang Pak orang Arab melihat Quraisy. Sebab tu A'immah min Quraisy. Sebab Quraisy ni dia pemegang kuasa. Quraisy macam mana? Bila dah berdamai dengan Quraisy, maka mereka pun datang sebab maklumat dah sampai Islam tu apa ni. Jadi mereka datang nak mengesah, dan mengesah nak jadi orang Islam. Jadi nak tahu apa itu Islam. Jadi seorang lelaki datang, faqala ya Rasul mal iman. Soalan direct. Bahagian kedua nanti kita akan tengok soalan secara majazi, secara kiasan. Sebenarnya soalan secara kiasan ni lagi kita akan guna secara, kita akan fikir, menyebabkan kefahaman akan lebih meningkat. Sebab kalau secara direct ni kadang kita tak perlu fikir. Tapi kalau bagi perumpamaan, lepas tu orang Melayu banyak perumpamaan. Dia bagi bahasa kiasan tapi sangat memahami. Bagi sekali je cukup, tak perlu hurai panjang-panjang. Tu bab kelebihan kiasan. Sebab tu bab yang pertama ni tentang takrif iman ni Nabi terang secara hakikat, secara majaz, secara kiasan. Secara kiasan tu sangat menarik. Sebab kita kena fikir sikit, akhir sekali dapat kefahaman yang mantap. Jadi sini dia tanya mal iman. Nabi pun jawab antu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'i wa rusulihi wa tu'mina bil ba'th. Rukun iman. Kemudian dia tanya mal Islam. Al-Islam an ta'budallah. Mana beribadat kepada Allah sahaja. Yuwahhidallah fil ibadah. Iaitu la tusyrik bihi syai'a. Jangan dalam ibadat tadi perkongsian dengan sesuatu pun sikit pun tak boleh. Bukan kata banyak syai'an, guna istilah nakirah. Sikit pun tak boleh. Wa tuqimas salah. Ini sembahyang yang maktubah, yang difardukan, wa tu'tiyaz zakata al-mafruḍah wa tasuma Ramadan. Benar ya Rasulullah. Ni hadis yang tadi kan ni, yang seorang lelaki tadi, mana hadis Jibril juga lah. Ni hadis Jibril yang pertama Umar, yang ini hadis Jibril pada Abu Hurairah. Mana dua hadis yang sama. Yang ni perawi dia Abu Hurairah, Abu Dzar. Hadis yang sama, peristiwa yang sama. Anta budallah ka'annaka fa innaka illam tarah fa innahu yaraka. Ni makna ihsan, kita dah bincang dah tadi. Kemudian mata sa'ah, sama soalan yang sama tadi, lelaki tadi Jibril. Walakin sa'uhdithuka an asyratiha. Tadi amaratiha, ini asyratiha, makna yang sama. Amaratiha, asyratiha, apa alamat-alamatnya sama. Wa idza waladat al-amatu rabbataha. Bila hamba melahirkan tuannya, bila berlaku peperangan, maknanya tahunan perang tadi, jadi milik tuannya. Dia bersama dengan tuannya dapat anak merdeka. Ibu tak merdeka, jadi hamba. Fadhaka min asyratiha. Seperti tadi juga, orang miskin jadi pemimpin, ru'usan nas, dan juga menjadi kaya raya. Kita dah bincang tadi. Kemudian syarat lagi, muka surat sebelah. Fadhaka min asyratiha. Maka Nabi SAW baca 5 perkara yang tidak mengetahuinya melainkan Allah sahaja. Nabi baca surah Luqman. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Sehingga ila innallaha 'alimul khabir. Yang ni dalam daurah tafsir kita akan bincang tentang ilmu-ilmu yang mana hanya Allah sahaja tahu. Kemudian thumma adbara. Jibril tadilah ni. Hadis yang ni masih ada Jibril tadi. Lelaki tadi beredar. Kemudian Nabi pun kata, faqala Rasulullah, ruddu alayya ar-rajula. Bawa kembali kepada aku lelaki tadi. Fa'akhadhu. Mereka pun pergi nak cari. Tak nampak apa dah syai'an. Faqala Rasulullah pun beritahu, hadza Jibril, datang untuk liyu'alliman nasa dinahum. Datang nak mengajar agama. Kita dah untung Nabi Jibril dah datang bawa simulan. Agama kita gini, Islam, iman, Islam, ihsan. Cukup syarat ni,
Mana syurga? Dia bukan kata perlu begini-begini. Ni asas. Hakikat dia begini. Ada yang ni adalah Islam, iman, ihsan. Dan bukan kata sesuatu yang tak boleh dicapai. Sebab tu kita tengok sahabat Nabi, hamba syurga Firdaus, kanak-kanak. Sebab tu hadis Nabi kata, semua orang akan masuk syurga daripada hamba aku, daripada umatku, illa man aba. Siapa ingat tak nak ikut cara Nabi, mana tidak ikut yang Nabi tinggalkan, dia enggan. Bila buat cara sendiri memang memayahkan. Ikut cara Nabi, dia panggil apa? Mesra alam. Semua orang boleh buat. Ambil saja selain daripada cara Nabi akan menyusahkan. Sebab tu hadis-hadis Nabi ni maknanya begini, kita kena baca supaya semua orang dapat tahu. Ini masih hadis yang tadi. Dia pun ulang balik. Kita tengok. Masih yang sama. Sehingga kita terus ke hadis yang ke 4. Hadis yang keempat dah lain. Mana kita dah berapa hadis? Hadis yang pertama Abdullah bin Umar, Bunya Islam al-Khamsin. Hadis yang kedua daripada Umar sendiri. Dan hadis yang ketiga Abu Hurairah. Isi yang sama. Cerita tentang Jibril datang buat kesimpulan. Tanya Nabi, Islam tu apa, iman tu apa, ihsan tu apa alamat-alamat kiamat. Jelas. Mana kita pun selalu dengar. Mana hari ni kita tengok hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibuat tajuk tentang takrif. Takrif secara direct, takrif secara kiasan. Secara direct pun puas hati sebab tak perlu fikir. Begini iman. Tapi secara kiasan, kita fikir sikit, dapat kefahaman yang mantap lah, sebab dia akan dapat lama lah berfikir sikit. Dia tak akan mudah goyah, sebab iman ni benda tak nampak. Hari akhir kehidupan tu nak pakainya, jangan rosak. Dan bila rosak, mana dunia akan menderita, akhirat menderita buat selama-lamanya. Hadis yang keempat, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, 5. Perawi sahabat Nabi Anas bin Malik. Dan kita tahu Nabi Malik sahabat Nabi di Madinah. Kita tahulah sahabat Nabi Muhajirin, sahabat Nabi di Madinah. Nabi Malik sangat rapat lah, sebab dia telah diberi buat khidmat untuk Nabi. Buat khidmat untuk Nabi, akhir sekali dia pun diberi, Allah beri umur yang panjang. Banyaklah kelebihan kepada Anas bin Malik. Qala, dia berkata, bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Ni yang ni kita kata di pertengahan tadi, selepas perjanjian Hudaibiyah tadi, bila dah tak berlaku Quraisy, dah genjatan senjata, orang luar dah boleh mari tanya. Ni diberitahu oleh Anas bin Malik. Ketika mana kami duduk di masjid ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, idza khala rajulun ala jamal, seorang lelaki dengan unta datang. Thumma nakhaw fil masjid, kemudian dia ikat, dia turunlah. Kemudian thumma anqalahu, dia ikat unta dia. Cara ikat unta, ikat kuda, cara orang mereka lah. Kuda mungkin ikat cara kuda. Unta iqal. Dia lipat lutut dia, diikat kat situ. Thumma qala lahum, kemudian lelaki tadi ni pun tanya, ayyukum Muhammad? Mana dia wakil pada jauh daripada kampungan datang. Dan para sahabat pun suka bila datang orang Arab Badui ni datang, dia akan tanya direct, dia tak ada sebab tu dia pun masuk bab hakikat secara direct. Dia tak tanya secara kiasan. Senang dia tanya turut-turut terang. Dia nak, dia ikut. Dia tak nak, dia balik. Jadi jujur. Jadi dia tanya, ayyukum Muhammad? Mana satu Muhammad? Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina dhahranaihim. Dan Nabi duduk muttaqiun, duduk ke atas alas dan sebagainya, bersama-sama dengan sahabat. Dhahranaihim. Dia pun tak kenal. Mana protokol Nabi sama aja. Tapi kalau kat sekolah lain, ni VIP, jangan usik. Mana sepatutnya tak boleh lah. Tapi dah jadi sistem. Kan fakulna, kami pun bagi tahu sahabat muhammad, hadzal rajul, laki tu al-abyad al-mutaqi, yang putih kemerahan, yang sedang duduk. Maka lelaki itu bagi tahu pada Nabi, Ibn Abdul Muttalib, anak cucu Abdul Muttalib. Nabi pun jawab, ya na'am, faqad ajabtu, ya saya ajabtuka. Maka lelaki tadi pun bertanya pada Nabi, mana dia wakil kaum dia. Maknanya kita tengok pada tahun
ke-6 berlaku perjanjian, tahun ke-7 ni mula rombongan-rombongan datang. Tahun ke-8 Fatu Makkah, kemudian tahun ke-9, tahun ke-10 buat haji, hajatul wada'. Pas haji Nabi SAW wafat. Maknanya agama ni bila disempurnakan sekejap, bila tidak berlaku gangguan. Wahyu bila disebarkan dengan cara seperti mana Nabi ajarkan, dia cepat. Tapi bila tidak ikut cara yang ditinggalkan oleh Nabi, lambat. Sebab tidak ada bantuan, nusrah daripada Allah tidak ada. Lepas tu sahabat walaupun ada seorang dalam peperangan tu menang. Sebab nusrah Allah bersama sahabat tu. Sebab mereka ikut sebiji. Tak buat cara sendiri. Kemudian dia pun berterus terang pada Nabi SAW, ini sa'iluka, aku akan tanya. Fa musyaddidun alaika fil mas'al, ke dalam soalan aku ni aku akan tanya bersungguh-sungguh. Syaddid, keras lah. Tapi jangan ambil hati lah. Fala tajid alayya fi nafsik, jangan ambil hati lah. Bawa orang kampung, dia tanya direct. Sebab tu tajuk kita pun ni bab hakikat, secara terus terang. Jadi dia pun tanya secara direct. Kita jangan marah lah, sebab dia akan guna bahasa yang tak ada kias-kias, secara terus. Nabi pun sahal, tanyalah, amma badalaka, apa yang daripada pihak kamu. Faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka, aku akan tanya kamu dengan Tuhan kamu, bi rabbika wa rabbi, dan Tuhan. Mana Rabb ni orang Mekah tak keliru Allah sebagai pencipta. Kelirunya dalam bab beribadat, masih ambil ilah sebelain kepada Allah. Jadi Rabb yang utuskan, aku akan tanya dengan tentang Rabb kamu dan Rabb kita semua, Allah. Adakah Allah arsalaka, adakah Rabb Allah yang mengutuskan kamu kepada manusia? Kul ila nas kulli, pada semua kita ni. Allahumma na'am, ya. Nabi jawab ya. Bila dia nak tahu tu, dia nak kepastian Nabi ni Rasulullah. Bila dah selesai tu, ansyuruka billah, aku akan minta sungguh-sungguh dengan nama Allah. Allah amurka an tusalliya salawat, adakah Allah yang suruh kamu mendirikan sembahyang 5 waktu fil yaum wal lailah, sehari semalam tu 5 waktu? Nabi pun jawab Allahumma na'am. Mana bersungguh-sungguh dia baca ta'rif iman, ta'rif Islam secara direct. Nanti bahagian kedua nanti kalau kita tengok secara kiasan. Mana bila kita tengok hadis-hadis Nabi secara direct, secara kiasan ni jelas. Sebab tu dia kena tengok keseluruhan. Mana Quran habis, hadis-hadis yang sahih bukan banyak sangat, dalam 10,000 ke 12,000. Tapi nak ingat semua payah kita ingat melalui tajuk. Ni tajuk ni tarikh iman secara langsung, hakikatan. Buat tajuk kedua pula, tarikh iman secara kiasan. Dapat 2 tajuk. Cuma malam ni 1 tajuk. Jadi malam tajuk diminta lebih kurang lah. Beribu-ribu tajuk pun kita tak lari. Inilah usul agama daripada hadis-hadis Nabi. Sebab Quran dia besar. Quran satu ayat tu boleh pelbagai tajuk. Sebab tu Quran istimbat dia kena belajar lah. Fuqaha dia akan boleh keluar. Imam Syafi'i sebab dia istimbat dia kerja berat. Kita ni ambil tajuk cukup lah. Dapat tajuk, tak ada tajuk bukan perbincangan lah. Tak ada tajuk perbincangan, kena tanya orang alim lah. Jangan kita pergi jauh lagi lah. Sebab tu pengajian tafsir Quran, Abdullah bin Mas'ud bagi pada, bukan Abdullah bin Abbas, Hibrul Ummah, mana lautan ilmu tentang tafsir, dia bagi 4 peringkat. 4 peringkat pertama semua orang kena tahu. Peringkat kedua ahli ulama, peringkat 3 ahli bahasa, peringkat terakhir Allah saja. Mana peringkat pertama tu semua orang kena tahu. Yang kita buat daurah tafsir, daurah hadis pun sepatutnya peringkat pertama ni semua orang kena tahu tajuk-tajuk. Kemudian seterusnya dia bertanya lagi, ansyuduka, nasyid, suara keras. Nasyid kalau suara slow kita tak ambil, tak boleh jadi solo. Suara lembab, kalau kita guru di sekolah akan cari budak-budak nasyid kena cari suara yang kuat, suara yang slow tak boleh. Jadi ansyuduka, nak tanya bersungguh-sungguh, billah. Yang tadi Allah, adakah Allah amarka antasuma hadha syahr, adakah Allah yang perintahkan untuk puasa bulan ni, bulan Ramadan? Nabi Allahumma na'am. Kemudian asyuduka bila Allah amaraka an ta'khudha hadhihi sadaqah, ambil sedekah ni, zakat lah, min aghniyaina, daripada orang kaya, fatuqsimaha ala fuqaraina, dan beri kepada fakir-fakir di kalangan kita. Lepas tu zakat, tengok jelas
Kalau kita tengok zakat ni, amil kena buat kerja lah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Yang ketiga tu amil. Innamas lil fuqara wal masakin wal amilin. Lepas tu kalau mazhab Maliki dia kata sekurang-kurangnya 3 tu kena dapat. Dan mu'allaf 4 yang pertama tu kena dapat. Tu mazhab Imam Malik lah. Berbeza sikit. Mana kalau yang ni kerja pemerintah. Pemerintah dia boleh semak satu-satu siapa. Dia tak perlu buat kerja banyak, sekali buat je. Semak siapa yang susah. Tak ada hari ni susah, bulan depan kaya, dan orang kaya pun tak akan berubah. Dia akan biasa maintain. Orang miskin pun dia berubah sikit-sikit. Jadi ini kerja amil. Mana Allah yang perintahkan supaya ambil pada orang kaya, bagi pada orang miskin. Mana kena kerja lembaga zakat lah. Mana pihak kerajaan kena buat kerja. Faqala Nabi, ya Allahumma na'am. Kemudian dia pun berkata, amantu bima ji'ta bih. Aku beriman dengan apa yang kamu. Jadi Islam, itu Islam tu beriman dengan apa yang dibawa oleh bima ja'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil kalimah ni ya. Wa ana rasul. Aku ni utusan. Dari siapa? Daripada mi warai min qaumi. Rasulu man warai min qaumi. Aku ni wakil daripada kaumku. Wa ana Dhimam. Dia pun bagi tahu aku nama Dhimam bin Sa'labah. Aku Bani Sa'ad. Hadza lafz al-Bukhari. Waktu dia tanya bersungguh-sungguh, balik nak cerita pada kaum dia pula. Kalau dia, sebab tu kalau kita belajar untuk mengajar, contohlah kita wakil sekolah, balik nak kena tak tidur. Tapi kalau kita sekadar kita je, tak apalah, kita je. Tapi kalau kita ni wakil, biasa di sekolah seorang guru dipanggil mesyuarat, balik kena buat in-house training. Dia rakam lah. Dia kata rakam bayar juga, tengok rakam rosak. Dia masalah. Sebab tu bila dia sebagai wakil kaum dia akan tanya sungguh-sungguh. Kemudian bila dia faham gitu, itu hadis Bukhari ni, akhraj Muslim. Ini hadis yang sama juga, kita tengok sikit. Dia tanya Rasul, okey, kita tengok. Kita terus pada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-5. Hadis keempat. Cerita yang sama juga. Tadi hadis daripada yang keempat tadi, Anas bin Malik. Cerita yang sama juga. Sekarang hadis yang ke-5, Abdullah bin Abbas. Kalau kita tengok, mestilah Anas bin Malik lebih senior, sebab dia ketika Nabi sampai umur dah 10 tahun. Sedangkan Abdullah bin Abbas masih ni lagi, masih kanak-kanak. Kita Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, ba'atha Banu Sa'ad ibni Bakr Dhimam bin Sa'labah. Mana Banu Sa'ad ni telah mengirimkan Dhimam bin ibn Sa'labah ila Rasulillah. Dalam hadis Abdullah bin Abbas ni jelas-jelas bagi tahu Banu Sa'ad. Mereka nak dapat sendiri kepastian, sebab dah bila berlaku janjian damai antara rombongan. Sebab tu masa tahun ke-6, tahun ke-7 tu dia panggil tahun Amul Wufud, tahun rombongan datang. Sebab tu masa ni pun kerajaan kena banyak duit lah. Orang datang, tetamu datang nak makan. Sehingga Nabi kalau kita tengok terpaksa berhutang buat datang. Bukan macam zaman sekarang ada kedai boleh makan. Zaman dulu Nabi lah kena tahu, sahabat ni ambil sikit, yang baki ni Nabi ambil semua. Lepas tu Nabi terpaksa berhutang untuk bagi makan kepada tetamu yang datang untuk belajar agama. Dan kita boleh tengok hadis Nabi suruh sahabat-sahabat jaga orang yang datang belajar agama, sebab mereka akan balik ke kampung mereka mengajar pula. Sebab tu Nabi bukan kata kena pergi ke seluruh tanah Arab. Nabi perlu sampaikan sempurna, sepenuhnya. Kalau nak ajar semua seluruh tanah Arab, tak cukup masa. Kita tengok zaman Nabi Ibrahim pergi ke semua tempat. Baik, hadis yang kelima, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, ba'atha Banu Sa'ad ibn Bakr Dhimam bin Sa'labah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqadima ilaih fa anakha ba'irih. Dia tambat unta dia di pintu masjid. Kemudian thumma aqalah, diikat. Dia masuk masjid seperti tadi. Fayakum
Ibnu Abdul Muttalib. Sama mana satu anak cucu Abdul Muttalib. Nabi pun Musa ana Ibnu Abdul Muttalib. Bukan dia seperti hadis tadi juga. Okey, hadis yang ke-6. Mana dua hadis 4 dan 5 tadi cerita yang sama. Nanti kita boleh bawa kesimpulan lah. Hadis yang pertama 2, 3 sama, 4, 5 sama. Sekarang ke-6. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabi ja'ahum rajulun min ahli al-badiyah. Mana datang seorang lelaki dari kampung, perkampungan badiyah, luar bandar, kampung. Ayyukum ibnu Abdul Muttalib. Mana satu anak cucu Abdul Muttalib. Faqal hadzal amru al-amgharu al-murtafiq. Lelaki yang mana? Yang putih kemerahan. Al-abyu masyubi humrah. Ini sa'iluka, aku akan tanya. Fa mustaddun alaika fil mas. Bersungguh-sungguh dalam soalanku. Nabi pun jawab, tanyalah. Sal amma badalaka, apa yang kamu nak tanya? Qala anshuruka, aku akan tanya bersungguh-sungguh. Bi rabb, dengan Rabb. Sebab tu masalah Tuhan ada Tuhan tak ada ni tak timbul isu. Saya boleh sampai hari ni. Yang masalah di isu kalimah la ilaha illallah. Kenapa ambil selain daripada Allah juga tempat untuk ibadat, tempat bergantung, sedangkan dia urus segala-galanya. Sebab tu kita tengok ayat-ayat Quran yang Nabi pilih untuk kita baca tu semua kaitan, terutama surah Al-Isra. Nabi juga baca sebelum tidur surah Isra, surah Zumar. Bukan kata siap melangkah surah Tumuk sahaja. Nabi macam kita ini hari cuti mungkin kita boleh baca Al-Isra dengan Zumar. Hari kerja mungkin baca suratul Mulk dengan Sajdah, tapi baca secara tadabbur setelah talaki. Kemudian kita tengok wa rabbi man ba'daka. Dia tanya bersungguh-sungguh dengan Rabb man qablaka wa rabbi man ba'daka. Rabb Tuhan yang sebelum kamu dan Tuhan setelah kamu. Allah, adakah Allah yang utuskan kamu? Nabi pun jawab Allahumma na'am. Aku akan bersungguh-sungguh. Allah amaraka antusalla khamsa salawat. Sama macam tadi. Kemudian kemudian yang suruhnya tanya bersungguh-sungguh juga. Adakah Allah yang suruh antakhudha min amwal aghniyaina fataruddahu, kamu kembalikannya kepada fuqara'ina, zakat. Allahumma na'am. Dan begitu juga Allah amaraka antasuma hadha syahr, puasa sebulan daripada 12 bulan. Allahumma na'am. Sama seperti itu juga. Allahumma na'am. Kemudian dia kata amantu wa ana dhimam bin Tha'labah. Mana hadis yang kelima dan keenam daripada Dhimam bin Tha'labah datang pada kaum dia nak tanya. Mana Dhimam bin Tha'labah ni lah untung. Dia datang belajar, kemudian dia balik mengajar kaum dia pula. Daripada dia sumber ilmu tadi. Hadis yang ke-7. Oh, nak habis malam ni hadis. Kita betul sampai hadis yang ke-7. Hadis ke-7 cerita lain. Hadis Bukhari, Muslim, Muwatta, Abu Daud, Nasa'i. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun. Hadis yang sama juga. Kita tengok. Oh, dah habis dah. Hadis yang ke-7 ni kita tengok. Kalau tak ada nanti kita sambung. Sebab biasa dia 7-8, dia ada sambungan lagi tu. Ja'a rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdi. Lepas tu kalau peta, kalau kita boleh tahu, kita boleh lukis, kita cek macam semenanjung tanam ni ya, semenanjung tanam Melayu, kita tahu utara, kemudian turun ke bawah. Mana peta tanah Arab, kalau tengok Najdi duduk belah mana. Mana kita akan lebih, bila baca-baca hadis ni kita akan dapat membayangkan. Yaman berada di sini, sebab kadang-kadang Nabi bagi tahu besarnya kolam Nabi ambil daripada Syam mai ke bawah Oman, ataupun Nabi ambil sebelah pantai barat ke pantai timur. Adnan pada hadis-hadis, daripada hadis-hadis Nabi jelas. Nabi sebab orang Arab dia keliling di laut sebenarnya tanah Arab tu. Bila Nabi bagi tahu betapa besarnya kolam haud Nabi tu, dia begini ke begini gambarannya. Para sahabat dapat gambar betapa besarnya kolam Nabi, yang mana semuanya umat akan pergi
Yang mana disambut, yang ikut cara Nabi. Yang buat bid'ah, Nabi tak tahu, tapi malaikat bagi tahu apa yang ba'dak, apa yang mereka buat, ma'ahdath, apa yang mereka buat perkara baru sebab kamu. Maka Nabi suhkan, jauhkan. Maknanya orang ikut Quran dalam kubur selamat. Sebab apa? Boleh jawab ni malaikat wa ma yudrika qara'tul kitab, aku baca Quran, wa amantu bih wa tasaddaqtu bih, aku baca Quran, aku beriman, aku beramal. Kemudian masuk di padang mahsyar pula ni, orang yang ikut cara Nabi disambut, diberi minum telaga Kausar. Mana tak ramai boleh diberi minum sebab ahli syurga. Yang selebihnya dihalau. Tengok hadis yang seterusnya, ahli Najd, sa'irur ra's, tak terus rambutnya, nasma'u dawiya sautahu, dengar dengung je suaranya. Bak dia hafal soalan, bak dia wakil, dia tanya kena hafal. Kalau tidak ni balik dah datang jauh, bukan senang nak boleh datang. Kami tak faham, la nafqahu ma yaqul, apa yang dia bunyi. Hatta dana min Rasulullah, sampai dia dekat pada Rasulullah, dan baru tahu huwa yas'al anil Islam, dia tanya tentang Islam. Nabi pun bagi tahu Islam tu sebab mengucap syarat seperti tadi tu, semayang khamsul salawat fil yaum wal lailah. Ada lagi tak selain pada tu? Nabi kata tak adalah, illa an tatawwa, melainkan sukarela, sunat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu Ramadan. Dia tanya ada lagi tak selain pada puasa Ramadan? Nabi kata adalah, illa an tatawwa. Kemudian Nabi sebut tentang zakat, ada lagi tak? Dia kata tak ada, illa an tatawwa, kecuali yang sunat. Kemudian dia beredar, sambil dia beredar tu dia kata wallahi, dia bersumpah, la azidu ala hadha, tak nak tambah. Ataupun kalau kita boleh tengoklah mana tak tambah di sudut mengada-ngadakan, ataupun tak tambah dia nak buat sekadar itu saja, itu pun dan tidak kurang. Mana kita boleh tengok dua mana lah, mana tak tambah tak kurang tu di sudut yang Nabi suruh tu. Yang kedua, tak tambah tak sudut tu mana dia buat yang fardu saja. Pada dua pun begitu. Nabi kata qad faqala Rasulullah aflaha, dia akan berjaya. Maknanya hakikat Islam, hakikat iman, buat seperti rukun iman, rukun Islam, syurga. Aflaha au dakhala jannah in sadaqa. Jadi bukan diminta daripada kita umat Islam yang begini-begini, mana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi buat sedaya upaya yang mampu. Maknanya kanak-kanak, orang tua, semuanya ke arah kesempurnaan. Jadi kalau kita ulang kaji balik, mana hadis yang pertama tentang hakikat iman. Sebab dia untuk hakikat iman ni ada lebih kurang 18 hadis atau 19. Lepas tu baru masuk tentang kiasan. Mana hakikat warka ni, kita ulang balik sikit. Hakikat dan rukun-rukun kedua-duanya, Islam dan iman. Okey, rukun iman, rukun Islam. Kemudian hadis kedua tu dia merangkumi ketiga-tiga. 2 dan 3 tu hadis Jibril. Apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu. Sebab tu dia ada situ ada dua, muraqabah, musyahadah. Muraqabah ni sentiasa merasa diperhatikan. Musyahadah ni lagi tinggilah, seolah-olah melihat Allah. Mana sekurang-kurangnya muraqabah, rasa diperhatikan. Okay, itu hadis 2 dan 3. Photosip pun tak banyak ni. Dah. Hadis yang ketiga masih yang sama, hadis Jibril. Hadis yang keempat, Imam bin Sa'labah, wakil kaum dia datang tanya tentang agama, itu Islam. Apa itu Islam? Dan hadis yang kelima pun sama, Imam bin Sa'labah. 3 hadis itu tentang Imam bin Sa'labah. Hadis yang ketujuh ni bagi kita betul set tak habis. Kita tengok sebab dia ada seorang lagi daripada Asyad. Dia datang tapi rombongan yang besar, tapi dia masuk dalam keadaan yang tenang.
dia tak terus jumpa Nabi, dia bersihkan baju dahulu, kemudian dah bersih. Nabi kata, kamu ni ada dua sifat, al-anatu wal hilm. Kamu datang dalam keadaan yang tenang dan bersabar, sebab dia ketua, sabar dengan anak buah. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita sifat yang mana diberikan para sahabat. Dan para sahabat kulum udul. Para sahabat ni semuanya adalah adil. Jadi hadis bila sampai je pada sahabat, jalannya mana dia tak ada masalah lah. Selagi belum sampai pada sahabat, hadis tersebut tidak boleh dijadikan hujah. Sampai pada sahabat, dia ada 3. Sampai kepada Nabi, dia panggil hadis marfu'. Hadis marfu' pun kena cek juga sahih tak sahih. Ni dia kata marfu'. Ya memang marfu' tapi dhaif ataupun palsu. Mana hadis sampai pada Nabi qala Rasulullah, dia panggil hadis marfu'. Kalau hadis mauquf sampai pada sahabat, qala Umar sahaja, boleh dijadikan hujah dengan beberapa syarat. Mana cerita tentang ibadat, cerita tentang hari akhirat, para sahabat tidak mereka. Mana hadis yang boleh dijadikan hujah, hadis mauquf berhenti pada sahabat, ataupun hadis marfu'. Hadis yang ketiga jenis maqtu', iaitu sampai pada tabi'in. Tak boleh, dia itu dhaif. Kecuali hadis mursal, mazhab Syafi'i dia terima Sa'id bin Musayyab. Sebab Sa'id bin Musayyab ni dia menantu Abu Hurairah. Imam Syafi'i dah cek, tengok kalau dia sebut qala Rasulullah, sebab Sa'id bin Musayyab dia tak sempat dengan Nabi sebab dia tabi'in. Tapi kalau dia sebut qala Rasulullah, hadis dia mazhab Syafi'i dah semak, dia terima, Imam Syafi'i terima. Jadi kesimpulannya, hadis ni kena dapat pengesahan dahululah. Sebab hadis kalau tengok dari sudut mutawatir, khabar mutawatir itu tak banyak lah. Mana semua sahabat meriwayatkan benda sama. Hadis ahad, bila cukup syarat-syaratnya ada sahih, dijadikan hujah. Dan hadis dhaif pula akan dijadikan hujah sekiranya ada sokongan, dia naik martabat, jadi hasan di ghairi. Mana sebelum kita ni kita tahu sebar ringkas cukuplah. Cuma dalam Jami' Usul ni dikumpulkan daripada hadis-hadis yang sahih. Cuma ada 1-2 tu nanti bila sampai tempat, kalau dhaif akan dicerita dhaif, dan mungkin dia akan dimasukkan hadis-hadis yang lain. Sebab tuan kitab ni pun tak sempat nak selesaikan sepenuhnya. Sebab kita tengok dia pun mati, kalau kita tengok 544, wafat 606. Lebih kurang berapa umur dia? 4 dengan 6, 62. 4 dengan 6, lebih kurang umur Nabi lah. Nabi wafat 63 tahun hijrah. Pengarang ni pun wafat 62 hijrah, lebih kurang. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita kefahaman untuk ambil cara yang Nabi tinggal dan menjadi apa? Dapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jannah Kautsar dan lulus ujian dalam kubur, ujian yang paling besar. Ujian di dunia Dajjal, fitnah-fitnah agama, ujian kubur, soalan kubur, dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawis sabil. Allahumma waffiqna lima tarda wa ja'al akhiratan akhir min al-ula. Radina billahi rabba bil islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasula. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا أزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين وأتم علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.